Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Muadib mendoakan murid-murid dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan yang gembira serta bersedia untuk mengikuti PDPR bersama muadib. Jadi sebelum kita meneruskan aktiviti kita, muadib mau tanya, siapa sini yang sudah pernah menunaikan solat? Siapa sini pula yang sudah mula untuk menjaga solat 5 waktu? Solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Dan yang terakhir, siapa dalam kalangan murid-murid semua yang sudah ataupun suka untuk pergi ke masjid menunaikan solat secara berjemaah ataupun di rumah secara berjemaah? Tepuk dada, tanya iman, tanya diri sendiri. Ada ataupun tidak kita melakukan solat fardu di rumah ataupun di masjid. Jadi kita pergi ke tajuk kita, iaitu kita ni dalam bidang ibadat, iaitu tajuknya solatku sempurna. Di sini kita akan belajar berkaitan tentang syarat wajib solat dan juga syarat-syarat sah solat. Jadi sebelum kita meneruskan kepada syarat sah solat itu, kita bicarakan dulu, kita dalami dulu perkara-perkara yang menjadikan syarat-syarat wajib solat. Tengok sini. Dalam ni ada dialog di antara anak dan juga ibu. Anak ni pakaian baju hijau, ibunya pula sedang solat. Apa kata si anak? Ibu, apa syarat wajib solat? Ibu, apa syarat wajib solat? Maka ibu pun menjawab, syaratnya ialah Islam, baligh dan berakal. Berapa? Ada 3, iaitu Islam, baligh dan berakal. Jadi si anak pun jawab semula, baru iman faham ibu. Baru iman faham ibu. Jadi syarat wajib solat ini ada 3 sahaja, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Apakah ada yang disebutkan sebagai syarat wajib solat? Syarat wajib solat, kita zoomkan sikit supaya nampak. Syarat wajib solat ialah perkara-perkara tertentu yang mewajibkan seseorang itu solat. Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu menunaikan solat. Dan setiap syarat itu kena ada dalam setiap diri seseorang itu, barulah dia boleh boleh dia dikira sebagai wajib untuk melaksanakan solat fardu. Jadi di sini kita tengok syarat yang pertama ialah Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir. Dan yang kedua syaratnya ialah baligh. Maka tidak wajib bagi orang yang belum baligh. Baligh ni ialah seseorang yang sudah mencapai umur kira mudah, iaitu untuk mudah faham, umur dewasa. Ataupun satu perubahan dalam diri seseorang, sama ada lelaki maupun perempuan, yang telah menjadikan mereka baligh. Contohnya macam seorang kanak-kanak perempuan, dia baligh ketika sudah datang haid. Manakala bagi lelaki pula, bila sudah datang ihtilam pula. Maaf bila sudah berlakunya ihtilam, iaitu apabila seseorang itu dia termimpi dan akhirnya dia terkeluar air mani, dan itu dipanggil sebagai ihtilam. Bukan kencing ditilam, itu lain. Iaitu ihtilam. Dan yang ketiga ialah berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak waras, iaitu orang gila. Begitu. Jadi seseorang itu jika dia Islam dan jika dia sudah baligh dan jika dia berakal, maka wajib baginya untuk menunaikan solat. Tapi bila dia Islam, dia baligh tetapi dia gila. Tapi dia gila ni,
dia Islam, dia baligh tapi dia gila, maka tidak wajib untuk dia tunaikan solat. Sama seperti bila dia Islam, dia berakal tapi dia belum baligh. Macam adik-adik ada yang mungkin belum datang haid, adik-adik ada yang mungkin belum ihtilam, maka adik-adik belum baligh. Maka tidaklah wajib untuk adik-adik menunaikan solat. Walaupun adik-adik Islam dan walaupun adik-adik berakal. Ada juga orang dia baligh, dia berakal, tapi dia bukan Islam, dia kafir, maka dia juga tidak wajib untuk menunaikan solat. Jadi kesimpulannya ketiga-tiga syarat ni, mesti ada dalam diri seseorang, barulah dia diwajibkan untuk menunaikan solat. Jadi faham sampai sini adik-adik sekalian? Iaitu syarat-syarat wajib solat ni ada 3 sahaja, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Kita pergi pula ke muka surat yang seterusnya, muka surat 80. Di sini kita akan belajar syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat. Tadi syarat wajib pula, sekarang syarat sah solat. Sebelum kita mengetahui apa dia syarat sah solat ni, kita perlu faham, sebelum kita mengetahui senarai syarat-syarat sah solat ni, kita ketahui dulu apakah yang dimaksudkan sebagai syarat sah solat. Kita zoomkan sedikit supaya nampak. Alright. Jadi syarat sah solat ialah perkara-perkara yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Yang menyebabkan solat seseorang itu sah. Jadi kalau tidak ada ataupun kalau solatnya itu tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka solatnya itu tidak sah. Bahkan solatnya tadi akan terbatal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Contohnya kita ada 5 waktu solat: subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Dan setiap waktu solat ini telah ditentukan waktu-waktunya, bila akan masuk waktunya, kan begitu, bila akan terluput waktunya, begitu. Jadi bayangkan seseorang itu dia solat subuh, tapi time tu belum masuk waktu solat subuh. Dia solat subuh, contohnya solat subuh masuk dalam sekitar jam 4.50 contohnya, tapi dia sembahyang subuh jam 4.30. Maka solatnya itu tidak sah, sebab solatnya tadi belum masuk waktu subuh. Sama seperti waktu-waktu yang lain, contohnya macam waktu zuhur. Waktu zuhur kita ambil contohnya, waktu zuhur masuk sekitar jam 12.15, tapi dia sembahyang zuhur pada jam 12. Maka adakah sah solatnya tadi? Pandai pun tidak sah solatnya kerana belum masuk waktu solat. Pandai. Dan yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita tengok pula apa dia hadas kecil. Kita zoomkan sedikit supaya kita nampak. Hadas kecil, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubulnya ialah kemaluan di bahagian depan, manakala dubur ialah kemaluan di bahagian belakang yang kita gunakan untuk membuang air besar. Manakala kubul pula untuk kita buang air kecil. Itulah dipanggil sebagai hadas kecil. Manakala hadas besar ialah keluar air mani, haid, nifas, bersetubuh, wilada dan mati selain mati syahid, maka dipanggil sebagai hadas besar. Jadi kita kena suci daripada kedua-dua hadas ini, barulah kita punya solat itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendak mensucikan hadas kecil? Hadas kecil ni ialah caranya, pertama kalau kita buang air kecil kita istinja, buang air besar juga kita istinja dan kita ambil wudu. Begitu. Dan hadas besar pula bagaimana untuk dibersihkan? Ialah dengan cara kita mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Maka bila kita suci daripada hadas kecil, hadas besar, maka barulah sah solat kita.
Okey. Dan yang ketiga pula, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Apa dia najis? Najis ni contohnya macam tahi, macam darah, macam nanah, macam air kencing, gitu contohnya najis. Muntah juga adalah najis. Maka hendaklah kita punya tubuh badan suci daripada najis. Kita punya pakaian juga suci daripada najis, dan juga tempat kita solat tadi suci daripada najis. Jadi, Muhammad mau tanya, adakah sah solat seseorang itu bila dia angkat takbir Allahu Akbar, tapi pakaiannya pula ada tai kucing? Sah ke tidak? Tidak sah. Pandai murid-murid semua. Tidak sah solatnya. Sama juga pakaiannya bersih, tempat solatnya bersih, tapi pada tubuh badannya, pada kakinya pula ada pula tai ayam. Maka tidak sah solatnya. Sama juga tubuhnya bersih, pakaiannya bersih, tapi tempat dia solat pula ada tai lembu. Maka solatnya tadi sah ke tidak? Solatnya tidak sah, bahkan solatnya itu terbatal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat ni ialah bahagian tubuh badan yang wajib untuk ditutup daripada pandangan orang lain. Maka itu dinilai sebagai aurat. Maka aurat lelaki ini di mana? Kita besarkan sedikit supaya nampak. Aurat lelaki dari pusat hingga lutut. Dari pusat hingga lutut. Maka hendaklah menutup aurat ketika solat. Aurat perempuan pula seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Kalau dia contohnya murid-murid, seseorang ni dia solat, perempuan solat, tetapi dia solat pula pakai seluar pendek, boleh atau tidak? Tidak sah solatnya. Tidak sah kerana membuka aurat. Begitu juga dengan lelaki. Dia pakai seluar pendek, nampak lutut, nampak pusat, dia angkat takbir Allahu Akbar, tapi solatnya tidak diterima kerana nampak aurat. Pandai murid-murid sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima ialah menghadap arah kiblat. Di mana kiblat kita? Kiblat kita menuju ke Baitullah, iaitu Kaabah. Situlah kita punya kiblat. Kalau kiblat kita contohnya kita pergi masjid, kiblat sudah ditentukan, contohnya kan menghala ke depan, tapi kita pula menghala ke kanan, menghala ke kiri, menghala ke belakang. Sah ke tidak solat? Tidak sah kerana kita tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi alhamdulillah murid-murid sekalian, kita sudah belajar dan juga menguasai kedua-dua syarat dalam solat, iaitu syarat-syarat wajib solat dan juga syarat-syarat sah solat. Maka kita ulang semula supaya kita lebih faham dan kita lebih ingat. Apakah dia syarat-syarat wajib solat? Ada berapa? Ada tiga, iaitu Islam, baligh dan juga berakal. Manakala syarat-syarat sah solat ada 5, iaitu mengetahui masuk waktu solat. Kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat. Dan yang keempat pula, menutup aurat. Dan yang terakhir, kelima, menghadap arah kiblat. Jadi insya-Allah murid-murid, maka dengan ini murid-murid bolehlah buka buku aktiviti muka surat 79 dan juga 84 dan siapkan kerja rumah yang terdapat dalam aktiviti itu. Senang ceritalah, 79 sampai muka surat 84. Siapkan dan hantar kepada guru-guru yang mengajar adik-adik sekalian. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.